Okey, bertemu kembali. Kita pergi kepada bagaimanakah anda menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa saling tidak eksklusif. Kita tengok pada dalam contoh ni, 5 keping kad berlabel CINTA. Jadi kita boleh letak sebab dia kata ada dalam kotak. Jadi dia ada CINTA. Dimasukkan dalam kotak, sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad berlabel huruf A, berlabel huruf konsonan atau A. Okey, huruf konsonan kita ambil K, A kita ambil A atau itu. Okey, ini atau ni maknanya bergabung. Lepas tu kita kebarangkalian, so P gitu. Macam tu lah. Jadi dia nak P, K, U, A. Kita cari dulu mula kebarangkalian untuk konsonan. Okay, konsonan berapa? Konsonan. Ada berapa konsonan dekat sini? C 1, N 2, T 3. So ada 3 konsonan. Jadi 3. Daripada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dan kita nak huruf A. A ada berapa? P, A dia ada berapa? 1 1 daripada 5. Jadi K, U, K bergabung dengan A adalah, kalau kita tengok dekat sini, kita cuba buat gambar raja van. Okay, kita buat gambar raja van. Okay. Yang ni untuk K, yang ni untuk A. Kat sini ada 3/5. Kat sini ada 1/5. Ada tak kat tengah-tengah ni? Tak ada. Tak ada Jadi dia adalah apa? Peristiwa saling eksklusif. Bila eksklusif, dia adalah P, K tambah dengan P, A. Ini formula yang kita belajar sebelum ni, di video sebelum ni. Jadi PK 3/5 tambah dengan 1/5 dapat 4/5. Simple je. Seterusnya, okey, contoh 10. Dalam satu jamuan, kebarangkalian Zarifah dan Maran makan cendol masing-masing adalah 5/7 dan 3/5. Wakilkan kebarangkalian Zarifah dan Maran makan cendol dalam jamuan dalam bentuk gambar rajah van. Okey. Kalau kita nak buat macam tu, kita cuba dalam gambar rajah van. Kita ada Zarifah. Kita cuba buat dulu. Buat je. Okay, buat je macam ni. Kita tak tahu pun apa dia. Tapi tak apa. Kita cuba buat je. Kita ada. Okay, kita ada Zarifah. Kita ada Maran. Okay. Kebarangkalian Zarifah dan Maran makan cendol masing-masing ialah 5/7 dan 3/5. Apa maksud dia tu? Apa maksud dia? So, dia nak gambar raja van. Tapi tak apalah. Okay, bila dan ni bermaksud bersilang. Ya ke bersilang? Bersilang ya. Jadi, kita nak buat kebarangkalian Zarifah dan Maran makan cendol adalah berapa? So kalau sebelum ni kita nak dapatkan dia ada dua orang yang bergabung, betul tak ni? Dua peristiwa. Zarifah makan cendol dan Maran makan cendol. Bila Zarifah dan Maran makan cendol, dia adalah dua peristiwa bergabung. Pada awal-awal bab kita belajar Zarifah dan Maran tu,
Bila dua peristiwa bergabung, kita kena darab, betul tak? Jadi kita darab peristiwa dia. 5/7 darab 3/5. Okey, jawapan dia dapat berapa? 5/3 15, 7/5 35. Jadi dapat 3/7. So dekat sini adalah 3/7. Itu bergabung. Kenapa jadi macam tu? Okey. Lepas tu dia kata, okay, dah siap dah. Ini untuk A. Hitung kebarangkalian Zalifah atau pula atau. Bila atau dia bergabung. Ini bersilang. Silap ini bersilang. Dan adalah bersilang. Dia sama je dengan dan. Bergabung dia sama dengan atau. Jadi untuk B dia nak kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol. Jadi macam mana kita nak kira? Yang A ni saya tak selesai lagi sebab kita tak ada Zalifah dan kita tak ada Maran. Okey, ini bersilang. Jadi macam mana kita nak dapat hanya Zalifah je yang makan cendol? Kita balik yang pada A ya. Minta maaf B kita tadi buat lagi sebab tak settle lagi. Kita baru dapat yang tengah tadi. Okey, kita nak dapat kebarangkalian Zalifah je yang makan cendol. Okey, macam mana nak buat? Okey, dia kata keseluruhan peristiwa untuk Zalifah tadi adalah 5/7. Kena tolak yang tengah-tengah ni lah. 3/7. Kita nak dapat yang ni sahaja. Yang ni yang saya kuningkan ni. Yang ni sahaja. Okey, jadi berapa jawapan dia? 5/7. Okey, 4/7. Jadi Zalifah saja adalah 4/7. So kita nak dapatkan yang Maran pula. P Maran. Macam mana? Maran berapa? 3/5. Okey, 3/5. Kesemua ni adalah 3/5. Kita nak dapatkan yang saya kuningkan, yang saya birukan ni je. Okey, macam mana? Mestilah semua tolak 3/7. Jadi berapa jawapan dia? 6/50, 35. Okey, so sini 6/35. Mungkin saya putihkan balik lah. Tak nampak. Okey. So, nak cari Zarifah atau Maran makan cendol. Kita kena buat macam biasalah. Yang ni adalah peristiwa saling tak eksklusif. So, bila saling tak eksklusif, PZ tambah dengan PM tolak P apa? PZ bersilang dengan M. Jadi, PZ berapa? Ini tak boleh PZ. Yang ni hanya Zarifah. Okay, so kita buat macam tu je. Kita buat ada topi. Yang ni hanya Maran makan cendol. Okay, ini PZ keseluruhannya adalah 5/7. PM keseluruhannya adalah 3/5. Okay, so kalau tak faham nanti boleh tag saya semula lah. Ini adalah kebarangkalian keseluruhan Zarifah makan cendol. Zarifah ni semua ni, okay, kalau saya warnakan, semua yang warna pink ni.
Okey. Tapi kalau PZ ada topi ni, hanya Zarifah je yang saya kuningkan ni sahaja. Okey, harap faham ya. Okey. So, bila dia nak PZ ni apa? Untuk kita berbalik kepada B, kebarangkalian Zarifah atau Maran makan cendol, dia nak PZ. PZ ni bukan yang ini yang saya kuningkan, tapi dia nak keseluruhan satu bulatan ni. So, berapa dia tadi? 5/7. Tambah dengan, sama juga dengan yang ni, keseluruhan dia ni 3/5. Tolak dengan tengah-tengah dia ni berapa? 3/7. Okey, dan kamu akan dapat berapa? 31 dengan 35. Okey. Mungkin ada yang bertanya pada saya, cikgu boleh tak kalau kita nak ambil yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni. Sebab kita dah tahu semua jawapan. Boleh, tak ada masalah. Boleh je buat P, Z, union M. Cuma yang ni ikut formula tadi. Kalau yang tak ikut formula, just tambah je lah. 4/7 tambah dengan 3/7 tambah dengan 6/35. InsyaAllah kamu dah dapat jawapan yang sama. Tak percaya boleh tekan lah. Mana pula kalkulator saya? Tak ada pula. So, kamu akan dapat benda yang sama lah. Okay? Boleh cuba tekan sini. Kalau tak dapat benda sama, tag saya balik. Dalam ni pun ada. Dalam buku teks pun ada jawapan dia. Salah Saya cek rujuk buku teks balik. Ini bukan 4/7. Ini 2/7. So, ini 2/7. Jadi, dekat sini 2/7. Sorry. 2/7. Campur 3/7 tanpa 6/35 akan dapat 31/35. Okay, ini adalah kaedah alternatif sebab dah tahu semuanya. Okay, boleh teruskan. Tak faham boleh tag saya ya waktu kelas nanti. 16, 17. Seterusnya contoh 11, kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh Kilang Jaya mengalami paparan. Masalah paparan adalah 2/3. Okey. Lepas tu, 2 buah telefon pintar dipilih secara rawak. Lakar satu gambar rajah pokok untuk menentukan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Seterusnya, dia nak hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar dipilih mengalami masalah paparan. Okey, kalau yang ini dia suruh buat gambar rajah pokok ni. Okey, bila kata masalah paparan, dia ada masalah paparan. So, kita buat M lah. Kalau tak ada masalah paparan, saya nak buat M prime. Okey. Senang. So, dia kata apa? 2 buah telefon pintar dipilih. Tahu tak? So, dia mesti macam ni lah. Okey, ini ada masalah paparan, tak ada masalah paparan. Ada masalah paparan berapa? 2/13. 2/13. Yang ni selebihnya tak ada masalah. Berapa? 1 tolak 2/13. 1 tolak 2/13. Kenapa 1? Sebab keseluruhan telefon pintar ni adalah 1. Apa dia 1 ni? 1 ni adalah 13 dari 13. Yang rosaknya 2/13. Yang tak rosaknya 1 tolak 2/13 lah. Tinggal 11/13. So, ini 11/13. Okay, harap faham. Tak faham, tak apa. Tak ada masalah. Tag saya semula. Okay. Ini baru untuk satu telefon pintar dipilih. So, kita buat yang kedua pula. Okay. Yang kedua. Bila kata gambar rajah pokok, cabang dia mesti samalah. Ada masalah paparan, tak ada masalah paparan. Yang ni pun juga masalah paparan, tak ada masalah paparan.
So dia berkaitan tak? Sama je kan? Dia tak ada masalah. Kalau yang kedua tu dia tak ada tolak-tolak pun, betul tak? So dia adalah peristiwa saling eksklusif. Okay, jadi kita boleh buat dekat sini. So mungkin, mungkin yang pertama, pilihan pertama, kebarangkalian pertama, first telefon yang kita ambil, dia ada masalah paparan. Second yang kita ambil pun ada masalah paparan. Itu cara baca dia. Ni gambar yang pokok Ataupun mungkin pertama ada masalah paparan, yang kedua tak ada masalah paparan. Ataupun yang pertama tak ada masalah paparan. Ataupun kita dapat yang kedua ada masalah paparan. Sebab dia nak dua kan, dia ada dua handphone ya. Jadi yang ketiga pun kedua-duanya tak ada masalah paparan. Itu cara guna gambar rajah pokok. Dia nak sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar. Ada sebuah je yang mengalami masalah paparan. Okey, yang mana yang ada masalah paparan? Yang mengalami masalah paparan yang ni kan. ni dia sekurang-kurangnya. Kalau dua buah tak ada masalah lah kan. Dia nak paling kurang satu. So yang ni kita boleh terima. Yang ni ada sebuah masalah paparan, boleh terima. Yang ni pun ada sebuah masalah paparan, boleh terima. Yang ni dua-dua buah tak ada masalah. So boleh terima tak? Tak boleh. Okey, jadi nak kebarangkalian. Jadi kebarangkalian kita kena kira begini ya. Kebarangkalian. Okey. Macam mana nak kira? Okey. P. Boleh ambil ayat ni. Macam mana nak copy ya? Oh ni dia. Okey. Letak kat situ. Okey, tutup balik. So dia tak cantik. Tapi sekurang-kurang sebuah telefon pintar yang dipilih mengenai masalah paparan adalah sama dengan yang ni kita pilih kan. Jadi ini kan bergabung kan peristiwa yang kedua-dua ada masalah. So kena buat macam mana? Darab lah. Bila kata bergabung, ini bergabung dengan yang ini, darab. So 2/13 darab dengan 2/13. Jadi kita ada berapa? Ada 1, 2. So ke bawah ni kita kena tambah lah. Peristiwa bergabung kan. Ini bergabung dengan yang ni bergabung dengan yang ini. 2/13 darab dengan 11/13. Tambah okey, itu peristiwa bergabung yang kedua. So tambah lagi sebab ada 3 gini kan. Jadi 11/13 darab dengan ni 11/13, tengok ini ni nak dapatkan yang ni. Darab dengan 2/13. Okey, bolehlah kira berapa jawapan dia? 48/169. Inilah kebarangkaliannya. Okey. Seterusnya aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Sebiji dadu adil dilambung 2 kali berturut-turut. Ada dadu dilambung 2 kali berturut-turut. Dia kata jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperolehi. Jom kita buat dulu gambar rajah pokok. Dia kata dadu adil dilambung.
Okey. Bila kata dadu ada di lambung 2 kali, dia nak nombor kuasa 2 sempurna. Dalam dadu tu dia ada nombor, dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Okey, kalau kuasa 2 sempurna, saya buat K lah. Kuasa 2 sempurna, 1 dan 4. Betul tak? Kuasa 2 sempurna. Jadi, kalau tak kuasa 2 sempurna, saya buat K topi ataupun K prime. Dia ada 2, 4, 2, 3, 5 dan 6. So, kalau P untuk kuasa 2 sempurna adalah 2 daripada 6 ataupun 1/3. P untuk K topi bukan kuasa 2 sempurna adalah 4/6 ataupun kita kecilkan 2/3. Okey, daripada situ kita kena buat gambar rajah pokok. So, kita buat kuasa 2 sempurna, tak kuasa 2 sempurna. Okey, ini kali pertama dadu ada di lambung. Ini 1/3 lah. Ini 2/3. Kebarangkalian kita dapat dadu yang kuasa 2 sempurna adalah 1/3. Kalau tak kuasa 2 sempurna, 2/3. Ini baru dadu yang pertama. So, dadu yang kedua. Kuasa 2 sempurna, kuasa 2 tak sempurna. Still 1/3, still 2/3 sebab dia kata berulang. Okey. Okey. So, kamu dapat yang first mungkin kedua-duanya kuasa 2 sempurna ataupun salah satu kuasa 2 tak sempurna ataupun kuasa 2 sempurna. Okey, sama juga. Ataupun kedua-duanya bukan kuasa 2 sempurna. Okey. Seterusnya, dia nak apa? Sekurang-kurangnya 1 nombor kuasa 2 sempurna. Yang mana? Sekurang-kurangnya 1. Inilah kan. Ni dua-dua kuasa 2 sempurna. Ini pun ada salah satu. Ini pun salah satu. Ini dua-dua. So, tak boleh terima. Jadi, darab macam biasa. P. Allah, kuning pula. P kebarangkalian untuk sekurang-kurangnya 1 nombor kuasa 2 sempurna akan diperolehi. Okey, sama dengan buatlah 1/3 darab 1/3. Tambah dengan 1/3 darab 2/3. Apa yang saya buat ni? Ni saya ambil ni Ni untuk yang ni. Dan seterusnya ni lah. Tambah dengan 2/3 darab 1/3. So, dia dapat berapa? 5/9. Lepas tu dia kata apa? Dia kata uji kaji ni dijalankan sebanyak 540 kali. Jadi, untuk tu darab dengan 540 kali. So, kamu dapatlah jawapannya berapa? 300 kali yang dapat. Okey. Okey, seterusnya. Last. Sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah. Okey, tak apa. Yang ni saya akan buat video yang terakhir. Video yang satu lagi lah. Saya stop dulu yang ni.